A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dah ready ke Ustaz? Nak mula terus pun tak apa. Dah 2:45 dah. Set, Kashinda tengok dekat FB. Set nah, set. Saya keluar kejap, saya nak share satu benda dengan kawan pejabat kejap ya. Okey, kita apa Ustaz? Kejap ya. Bukan Liza kejap. Sekejap Liza. Ada hack. Okey, Syira tak apa. Jam pula ni. FB dah ada. Okey, sekarang ni kita nak apa? Nak guruskan Liza kejap. Okey dah. Ini amalan ke-17 kan Ustaz? Hari itu tentang sujud, kemudiannya ini amalan ke-17, memulakan Al-Quran dengan ciuman. Menyapu muka selepas berdoa dan lajulah sikit kita ni, alhamdulillah. Okey, baik. Amalan yang ke-17 insya-Allah. Dia macam syok kalau ada gambar sikit kan. Yang macam minggu lepas tu kita share gitu, ambil gambar sikit tapi masing-masing dah ada buku dah. Jadi tak ada isu pula. Nak tumpah tak? Ni Ustaz dia cakap pasal amalan-amalan yang kita buat tapi tak sunnah. Tak sunah. Ustaz Zarudin. Saya memang follow dia. Memang ada dalam WO punya group lah kan. Tu dia orang lagi jangan kau jangan perasan aja. Jangan perasan. Sabar dia. Kak Tun tak off mic Kak Tun. Sorry. Tahu lah Kak Tun peminat Ustaz kan. Macam dalam flight Kak Tun tu. Kak Tun dalam ferry nak pergi Langkawi. Oh, itu dia Selamat. Bagus tu nak pergi Langkawi dan ferry nak tengok Ustaz live lagi tu. Bagus tu, alhamdulillah. Boleh kena. Ada can duduk dalam ferry pun nak belajar juga. Buku tak ada lah. Buku tak ada. Tahniah Kak Tun. Masih Kak Tun. Macam mana? Boleh kita mula? Ya Ustaz. Liza Boleh. boleh dah Liza. Silakan ya. Kak sudah serahkan pada Liza lagi. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Boleh. Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد.
Alhamdulillah kita sudah melepasi 16 amalan yang diperbahaskan oleh pengarang kitab kita ni, iaitu Ustaz Sabiq. Dan ternyata Alhamdulillah pelbagai pendedahan dan perbandingan yang dapat kita buat. Dan saya tegaskan bahawa pengajian kita bukan untuk mencari salah, tapi kita nak cari yang the best. Yang ni saya yakin yang sebelum ini yang kita buat, walaupun ia bersifat kita ikut-ikut sahaja ataupun kita follow je lah dan seumpama tu, tapi sebenarnya tidaklah semuanya dikatakan sudah terkeluar daripada sunnah ataupun tidak ada sunnahnya langsung, ataupun sudah terjerumus dalam bid'ah dhalalah finnar. Tidak, sebahagiannya tidak sampai tahap itu. Cumanya jika ditanya adakah ia benar-benar solid secara sarih, yakni secara qat'i, yakni qat'i tak boleh nak kata, secara kita kata kuat, itu benar-benar ada asasnya daripada sunnah, kadang-kadang di situlah ada perselisihannya di kalangan para ulama. Dan kita yang ada masa, ada kefahaman sedikit, ada kata rezeki sikit ni untuk meluangkan masa sejam lebih untuk kita katakan mendapatkan perspektif, dan supaya kita ni ada pilihan untuk dapat yang lebih baik, itu saja. Bukannya untuk kita nak banding dengan orang, cari salah orang ke apa semua. Sebab saya yakin sebahagian bila saya perhati balik apa yang masyarakat kita buat ni, tidaklah majoritinya tidaklah jauh sangat sehingga layak digolongkan sebagai dhalalah finnar, itu tidak. Walhamdulillah min dzalik. Cuma kalau kata adakah ia tepat dengan sunnah, maka di situ ada perbincangannya sedikit. Jadi di sinilah kita kata nak adjust benda yang dah buat dah, tapi nak adjust sikit, bagi cantik sikit, bagi comel sikit, biar dia dekat dengan sunnah Nabi SAW. Itu sahaja. Baik, amalan yang ke-17, dan Alhamdulillah setiap perbincangan kita ada rakaman. Ibu ayah yang pernah mengikuti ataupun yang tertinggal boleh saja refer balik apa yang dirakam oleh Kak Syida lah sebagai penaja utama kita. Apa nama dia panggil? Kalau TV itu penyiar utama ya. Jadi dan sebagainya saya tengok Kak Syida pun ada letak di YouTube dan seumpamanya. Alhamdulillah, semoga ada manfaat lah untuk siapa nak recall balik apa semua. Bahkan kalau nak guna untuk rujuk dan juga bandingkan dengan pandangan orang lain pun tak ada masalah. Baik, amalan yang ke-17 yang dibincangkan dalam buku kita ini berkaitan dengan amalan yang temanya adalah amalan yang disangka sebagai sunnah. Adakah benar ia sunnah itu? Dan kita pun tidaklah kata bila ia tidak sunnah maka ia amalan bid'ah. Tidak semudah itulah. Baik, memuliakan Al-Quran dengan ciuman. Ini satu benda yang ghalib sangatlah, termasuklah kita. Hatta saya sampai hari ini pun, saya mengaku bila saya lepas baca Quran, saya cium. Even though tak ada fadilat apa semua, sebab ia dah jadi satu benda yang sebati, dan saya secara peribadi saya tahu benda tu tidaklah ada larangan yang tadi kita kata menyebabkan jadi bid'ah apa semua. Cuma kalau buat dengan dakwa ianya adalah sunnah Nabi, maka di situlah ada isu sikit. Kalau kita buat tu sebab apa? Sajalah kita dah biasa buat kan. Okeylah, tak ada masalah lah. Semata-mata nak cium. Kecil, Ustaz. Daripada mula belajar ngaji memang Tok Guru ajar macam tu. Junjung Quran kan, cium 3 kali apa semua gitu. Jadi saya sampai sekarang saya mengaku sampai sekarang habis baca saja. Dia jadi, tapi kita tak, sebab lepas kita mengaji kita tahu ianya bukan satu, tidak ada asas yang kuat yang disandaran daripada secara jelas daripada Nabi. Kalau kita tak kata ia sunnah Nabi, okeylah. Just kita kata ia sebagai perlambangan hormatnya saya kepada Quran, sayangnya saya kepada Quran. That's all. Itu tak ada masalah. Baik, kita tengok apa yang Ustaz Sabiq bahaskan dalam naskah dia ini. Kata dia, hafizahullah ta'ala, apabila selesai membaca Al-Quran atau jika mushaf terjatuh ke lantai, biasanya orang kita akan mengucup mushaf tersebut. Adakah perbuatan mengucup mushaf yang menjadi kebiasaan masyarakat ini merupakan perbuatan yang menyalahi syarak dan dianggap perkara bid'ah dalam agama? Atau ianya dianggap sebagai perbuatan yang baik dan tidak bermasalah dari sudut syarak? Tengok tu. Dia tak kata hukum ya. Dia kata adakah bertepatan dengan syarak ataupun bermasalah dari sudut syarak. Ini dia nak kita katakan berhikmah lah. Dia tak kata adakah hukum dia halal, adakah hukum dia wajib, makruh, harus. Tidak. Dia kata okey ke tidak dengan syarak ataupun bersalahan. Jadi itu satu pendekatan yang saya fikir Ustaz Sabiq sangat berhemah dalam penulisan dia ini.
Baik, katanya lagi apa dia? Pada asasnya tidak terdapat contoh daripada Nabi SAW mencium Al-Quran yang telah ditulis pada permukaan kulit kambing, pelepah tamar dan lain-lain. Ya, kita kena ingat, mushaf ataupun mushaf Al-Quran sebiji 30 juzuk 114 surah yang ditulis daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas tidak pernah wujudlah zaman Rasulullah SAW secara kita kata seketul macam tu macam kita hari ni. Paling awal pun ia ditulis dan dikumpulkan adalah pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sebab tu kita panggil mushaf Uthmani. Itu pun setelah dipelopori pada zaman Abu Bakar Siddiq, yang diteruskan pada zaman Umar bin Khattab, yang kemudian sempurna pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Uthman telah menyuruh, sebab yang tulis Quran ni tak ramai sahabat, tapi ada pelbagai versi tulisan tangan. Dan pecahan-pecahan itu ada dengan ramai orang. Orang ni ada banyak ni sekian, orang ni ada banyak surah. Jadi dia panggil tadwinul Quran ataupun jam'ul Quran, peristiwa jam'ul Quran, menjamakkan Al-Quran untuk jadi satu surah. Kita biasa belajar perkara ini dalam subjek ulumul Quran, ulumul Quran. Kalau di peringkat diploma usuluddin ataupun degree lah, itu subjek wajib. Kita panggil ulumul Quran, dan tarikh tadwin ataupun dia panggil tarikh jam'ul Quran ini, peristiwa pengumpulan Al-Quran ini adalah satu benda. Sebab tu bila ada orang kata pengumpulan Al-Quran itu adalah salah satu tanda bid'ah hasanah, saya katakan tidaklah. Sebab ia zaman sahabat, ia lebih tepat dianggap sebagai sunnah sahabi. Dia bukan bid'ah hasanah. Sebab zaman Rasulullah sudah ada tulisan Al-Quran. Cuma ia terpecah-pecah, tidak dikumpulkan. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang pada peringkat awal tidak mahu terima lah, ada payah nak terima. Sebab Sayyidina Umar pun macam banyak, sebab benda ni Rasulullah tak buat. Umar meyakinkan Rasulullah dah buat, iaitu tulis, cuma tak kumpul. Dia beza daripada tak ada langsung. Dan kesannya adalah kalau tak buat, nanti ramai orang tidak boleh baca Quran. Ramai orang tak sampai Quran sebab bukan semua orang mampu hafal. Zaman Rasulullah pun tak semua sahabat yang hafal Quran. Yang hafal, yang Khalid ibn Walid tak banyak surah yang dia hafal. Walaupun dia panglima yang hebat, walaupun dia seorang yang tidak terkalahkan dalam medan peperangan, tapi dia sudah hafalan Quran, memang dia tidak banyak. Itu riwayat yang sahih. Kerana dia sibuk dengan berperang lah. Tapi ada sahabat yang dapat hafal Quran dengan ringkas. Sebab apa? Sebab dia antara orang yang kita katakan fokus menjadi ahli suffah ataupun murid Rasulullah secara sepenuh masa, dapat beasiswa daripada sahabat-sahabat untuk duduk di Masjid Nabawi di Anjung menjadi ahli suffah dan mendapat scholarship untuk belajar full time dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jika ditanyalah, ada tak perbuatan Rasulullah dan para sahabat mencium, memuliakan nuskah-nuskah ataupun perca-perca tulisan Al-Quran pada kulit, yang diriwayatkan pada kulit binatang, pada kayu, pada apa semua tu, walaupun ada satu pandangan yang agak kontroversi sebenarnya oleh Maulana Muhammad Asri Yusof, sila dengar betul-betul, saya takut salah faham. Maulana Asri Yusof dalam rujukan dia kepada beberapa ulama daripada India, mereka berpandangan bahawa zaman Rasulullah sudah ada Quran yang lengkap. Sudah ada Quran yang lengkap. Dengan beberapa bukti, boleh dengar balik kuliah Maulana Muhammad Asri Yusof, tapi saya secara peribadi pun saya reserve sikit lah. Walaupun hujah dia kuat, tapi saya masih lagi macam, yelah, bukan semua benda kita perlu terima pada masa ini kan. Ambil masa lah untuk kita nilai balik bukti. Walaupun kita menghormati Maulana Asri sebagai tokoh hadis, banyak memberi pendahan tentang sirah apa semua, cuma masih ada beberapa perkara saya secara peribadi dan Ustaz Zulkhairi pun beberapa peribadi, walaupun kami banyak ambil ilmu daripada Maulana Muhammad Asri Yusof, tapi adalah beberapa perkara yang kami masih reserve untuk bersetuju secara kolektif dengan beliau. Maka kita reserve, tak ada masalah lah. Sebab benda pun bukan benda usul akidah ya, sekadar dalam bab jam'ul Quran sahaja. Baik. Sekejap ya, saya kena terima call kejap.
Assalamualaikum. Okey ke? Minta maaf hilang sekejap. Ustaz. Ada orang call. Okey. Okey baik. Kalau nak bincang pasal peristiwa Jam'ul Quran tu memang menarik. Ada dua perspektif. Yang masyhurnya, yang standard majoriti terima, ia jadi satu mushaf pada zaman Uthman bin Affan. Itu yang majoriti. Tapi ada pandangan minoriti daripada kalangan ulama hadis khususnya, mereka berpegang bahawa zaman Rasulullah pun Al-Quran dah siap dah. Itu menariklah perbincangan tu. Tapi saya secara peribadi saya sebut, saya tak terima secara mutlak lah. Saya reserve lagi itu. Sebab saya rasa bukti tu belum mencukupi untuk meyakinkan. Dan seumpamanya. Tapi disebabkan kita ni minat belajar, jadi pandangan-pandangan begitu sebenarnya menyeronokkan lah untuk kita. Saya tak jadi terkejut, saya tak jadi macam mengarut lah. Ini ajaran sesat lah, tidak. Kita kita tengok dulu apa hujah dia, sandaran dia, dan kita pun rasa kuat juga sebenarnya. Cuma peribadi tak boleh terima lagi, tak apalah, reserve dulu. Gitu. Lagipun ia bukan perkara usul akidah ya. Ia sekadar perkara furu' dalam perbincangan dalam ulumul Quran dan seumpamanya. Baik, kita balik pada perbincangan. Pada asasnya tidak terdapat contoh daripada Nabi SAW mencium Al-Quran yang telah ditulis pada permukaan kulit kambing, pelepah tamar dan lain-lain. Berdasarkan pegangan majoriti, itulah yang dituliskan Al-Quran oleh beberapa orang penulis Rasulullah. Termasuklah Muawiyah ibni Abi Sufyan dan beberapa orang lagi sahabat yang dilantik khas oleh Rasulullah untuk tulis Al-Quran. Cuma ada peristiwa menarik, sebab di sana ada larangan daripada Rasulullah untuk menulis hadis. Kerana dikhawatiri hadis nanti akan tertukar dengan Quran. Namun sebenarnya larangan itu bukan larangan mutlak, tapi larangan kepada majoriti sahabat kerana Rasulullah suruh beberapa orang sahabat yang tulis, sahabat-sahabat yang terpilih. Jadi penulisan Quran tu dia lebih ramah sikit, lebih umum sikit, tapi dalam masalah hadis Rasulullah lantik betul-betul beberapa orang sahaja. Uktub apa hadisnya tu? Adalah hadisnya yang berbunyi, tulislah uktub li Abi Syah, tulislah kepada Abi Syah, yakni ada sahabat nak tahu hadis, maka Rasulullah suruh tulis untuk sahabat tersebut. Itulah juga ya. Tapi nak katanya larangan menulis hadis tu tak mutlak, ada, cumanya tidaklah selengkap Al-Quran. Baik, antara penulis wahyu Rasulullah ni adalah Muawiyah ibni Abi Sufyan. Dia lewat masuk Islam, tapi dia antara orang terpelajar golongan bangsawan yang bila dia masuk Islam tu jadi satu aset lah. Bila dia masuk tu dia orang yang hebat dah. Dia golongan bangsawan yang sudah belajar apa semua begitu begini. Baik. Terdapat riwayat yang menukilkan bahawa seorang sahabat iaitu Ikrimah bin Abi Jahal, beliau mengucuk mushaf daripada Ibni Abi Mulaikah. Ikrimah masuk Islam lewat. Dan perjalanan Ikrimah masuk Islam ni luar biasa panjang. Bila Rasulullah peristiwa Fathul Makkah, mereka dah kalah tu, mereka dah menyerah diri, Abu Sufyan dah serah diri, maka Ikrimah tak dapat menerima kekalahan tersebut sebab dia benci sangat pada Rasulullah. Walaupun sebenarnya dia pun ipar Rasulullah. Ada adik-beradik wanita dia, salah seorang adalah kahwin dengan Rasulullah. Boleh cek balik dengan Ustaz Zulkhairi. Tetapi Ikrimah melarikan diri, kemudian isteri dia pergi kejar dia untuk pujuk. Panjang ceritalah, tapi hebat perjalanan Ikrimah ni. Jadi ada satu riwayat dikatakan dalam Sunan Ad-Darimi bahawa Ikrimah telah mengucuk mushaf. Anna Ikrimah bin Abi Jahlin kana yada'ul mushafa ala wajhi wa yaqulu kitab rabbi. Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal, beliau meletakkan mushaf ke atas wajahnya, kemudian berkata, kitab Tuhanku. Demikian riwayat yang disebutkan. Riwayat daripada Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Baik. Namun, athar, yakni perkataan sahabat, hadis, qaulin, fi'lin, takrir, perkataan, perbuatan dan perakuan Rasulullah SAW. Athar adalah nisbah pada para sahabat. Ijtihad sahabat, perbuatan sahabat, maka dinamakan athar. Athar, yakni yang Ikrimah sebut tadi itu bukan hadis, tapi adalah athar. Kadang-kadang maknanya daripada hadis Nabi dan daripada Quran. Cuma lafaz itu daripada sahabat. Tetap digambarkan sebagai asar. Namun asar ini lemah disebabkan sanadnya yang terputus. Munqati' biasanya disebutkan begitu oleh ulama hadis. Kerana Ibnu Abi Mulaikah tidak sempat sezaman dengan Ikrimah. Justru tidak diketahui siapa yang menjadi perantara
yang memberitahu beliau tentang perbuatan Ikrimah tersebut. Para ulama pula berselisih pandangan dalam masalah ini. Ada yang menyatakan bahawa ianya dianjurkan, yakni mengucup mushaf itu. Mengucup dengan arti kata untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Itu isunya. Pandangan ini sebagaimana dinukilkan oleh Allamah Zarkashi, Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam kitab dia Burhan fi Ulumil Quran, ketika membahaskan hukum-hukum berkaitan menghormati dan memuliakan mushaf. Kata beliau, yustahabbu ni perkataan daripada perkataan hub, cinta, suka lah. Jadi yustahabbu taqbilul mushafi lianna Ikrimah bin Abi Jahlin kana yuqabbiluhu wa bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswari ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. Dia kiaskan kucupan Al-Quran itu dengan kucupan Hajarul Aswad dengan kucupan kepada anak-anak. Tengok tu terjemah dia. Dia anjurkan mengucup mushaf kerana Ikrimah bin Abi Jahal mengucupnya. Juga berdasarkan kias, yakni kepada perbuatan Nabi SAW mengucup Hajarul Aswad, dan juga kerana ianya adalah umpama hadiah daripada Tuhan kepada hambanya, maka disyariatkan menciumnya sebagaimana dianjurkan mencium anak kecil. Maksudnya mencium dengan sayang, simboliknya pada sayang, pada hormat, pada kita kata mengagungkan, pada menghargai dan seumpamanya. Ada kalangan para fuqaha, yakni ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh, yang menghukum makruh perbuatan mencium Quran. Makruh daripada perkataan kariha, yakni karaha, benci, tidak disukai. Tidak disukai kadang-kadang tidak difahami sebagai dibenci. Kadang-kadang kena sebut benci. Sebagaimana bid'ah itu bila disebut tidak sunnah, tidak difahami, kena sebut bid'ah juga. Tapi masalahnya bila sebut bid'ah, dia marah kita. Bila sebut tidak sunnah, dia okey. Ini peliknya manusia ni, nama Melayu. Saya kata tuan-tuan, yang kita buat selama ni dah betul. Tak ada masalah. Cuma ada sebahagiannya yang tidak menepati sunnah Nabi SAW dan bukan daripada sunnah pun. Dia okey, dia relax, tak marah. Tapi kalau kita kata, yang kita dah buat selama ni sebenarnya termasuk daripada perbuatan bid'ah. Dia macam nak terbangun kejap daripada dia duduk tu. Dia fobia dengan perkataan itu, ya. Sedangkan hakikatnya macam mana kita nak kena sunnah kalau kita tak kena bid'ah? Kita memang kena belajar apakah itu bid'ah secara ilmiah untuk kita faham apakah itu sunnah secara ilmiah. Kita kena kenal syirik itu apa secara ilmiah, barulah kita faham apakah itu tauhid secara ilmiah. Itu sifat dia, muqaranah dia panggil, perbandingan. Kita nak kena jantan, mesti kena betina. Kita nak kena betina, mesti kena jantan. Begitu juga kita nak kena malam, kita kena experience dengan siang dulu. Baru kita tahu siang tu macam mana. Itu hakikatnya. Apa nama Allah Azza wa Jalla kata dalam surah Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan kamu berpasang-pasang. Ada dua, lawan. Jantan, betina, lelaki, perempuan, malam, siang, positif, negatif, soal. Itu ghalibnya begitu. Makanya, dalam pengajian agama Islam juga, untuk mengitlakkan kita punya tauhid, maka kita kena mutlak juga mengetahui apakah itu syirik kepada Allah. Kalau tidak berlaku begitu, macam kita bahas buku saya dulu tu, khurafat tahyul dan mistik di alam Melayu, lahirlah orang Islam yang saleh, baik, Pak Haji, Pak Lebay, Mak Haji, jaga aurat, mengaji Quran, haji 3-4 kali dah pergi balik hari, dan seumpamanya. At the same time, apa dia? Tok Bomo Pawan Dukun dia tak tinggal. Sebab apa? Tauhid. Ibadah. Tapi syirik dia tak jelas. Apa dia? Khurafat dia tak jelas. Apa dia? Maka dia sekalilah. Ini antara benda yang saya fokus secara khusus dalam buku saya. Tapi sebab orang Melayu ni tak ramai baca buku, jadi saya kurang dikecam. Yang kena kecam sahabat saya, antaranya Ustaz Qarni Idrus, siapa biasa tengok rakaman kuliah Suara Sunnah, dia duk syarah buku saya tu seminggu sekali, diperkelih.
Diperlih tapi sebab siaran langsung semua orang boleh tengok lah. Lepas tu ada kawan-kawan yang rajin, dia potong bahagian-bahagian yang sedap-sedap sikit. Dah bila sebut Bani Melayu memang trigger. Saya tengok dia punya komen, Allah, kalau kena saya tak lalu makan. Ramai marah kat dia. Oh, ni Ustaz Hingusan baru belajar baca Quran, macam-macam, dahsyat betul. Bahawa sebenarnya ramai masyarakat kita, wafil haqiqah saya berani sebut, memang ramai orang kita yang dia rasa Islam yang dia duk ada tu, yang duk semayang, puasa, zakat, haji tu, at the same time dia duk percaya cincin permata ada hikmah, dia simpan keris ada hikmah, ada kelebihan tertentu. Dia yakin kalau pergi ni boleh dapat kuasa ni, kalau betapa ni, percaya pada Tok Wali terbang apa semua, termasuk daripada bahagian agama yang berlandaskan agama yang betul. Wa'iyadzubillah min dzalik hadza. Itu pattern Islam yang tok nenek moyang kita terima dulu. So memang kita tak boleh nak nafilah. Jadi bila kita bawa Islam yang bersih, marilah kita tengok dulu Quran Sunnah, baru tengok sumber-sumber lain. Dia trigger lah. Dia, ni kami tak biasa ni. Memanglah tak biasa, kamu tak mengaji. Nah, jadi bila dia marah. Dia kata ni tok nenek moyang kita dah buat apa semua. Tu payahlah kita. Jadi kalau nanti saya bagi link kalau siapa nak tengok ya. Pendek-pendek dipotong 15 minit 20 minit. Oi, dia punya marah, subhanallah. Dia rasa amalan tok nenek moyang dia tu dicemari tu. Dirosakkan, cuba dihapuskan tu. Tu memang. Tapi itulah Ustaz Qarni pun sebut, penulis buku ni tak kena apa-apa sebab dia orang tak baca buku saya. Kalau dia beli baca, banyak dah laku. Banyaklah royalty saya. Tapi sebab mereka tak baca, yang baca pun kawan-kawan yang menyokong idea tersebut. Jadinya yang kena teruknya Ustaz Qarni lah, sebab dia syarah balik, dia huraikan balik intisari tersebut. Tapi saya terima kasihlah pada dia sebab dia menghuraikan dengan baik isi buku tersebut dan memanjangkan apa yang saya luahkan dalam buku tersebut ya. Alhamdulillah, saya terima kasih pada dia dan semoga Allah Taala reward dia dengan sesuai dengan apa yang dia, keberanian dia itulah. Kalau dulu sekadar duduk di surau masjid pun tak luah juga. Tapi sebab hari ni ada rakaman dia dan ada apa semua, jadi dapat disebarkan dengan lebih luas. Baik kata Imam Zarkashi tadi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia kiyah begitulah. Dia kiyah kata disunat ataupun dianjurkan, disukai. Yustahab ni kalau mazhab Syafi'i dia jadi macam nak pergi kepada sunat dah tu. Tapi dia macam berhati-hati sebab kalau sunat memang kena ada dalil yang sahih. Jadi bila sebut yustahabbu ni nak pergi pada sunat tapi tak sampai tahap sunat. Jadi soalan begitulah. Sangat dianjurkan, sangat disukai ya, yustahab. Untuk mengucap Quran sebab apa? Sebab Quran dikiaskan dengan Rasulullah mengucap Hajar al-Aswad, benda yang mulia, benda yang disayangi, diterima kasihkan. Begitu juga sebagaimana disyariatkan mencium, yakni anak-anak kecil sebagai rasa sayang, sebagai rasa syukur, sebagai rasa gembira dan seumpamanya. Ada kalangan para fuqaha yang menghukumkan makruh perbuatan mencium Quran. Antaranya sebagaimana dinukilkan daripada Al-Khurashi Al-Maliki. Dalam syarah beliau kepada Mukhtasar Khalil. Bila sebut Al-Maliki itu, tahulah kita dia mazhab Maliki lah. Itu antara kaedahnya. Sebahagian fuqaha pula bertawakuf dalam hal ini. Apa dia tawakuf? Daripada perkataan waqafa. Dia berhenti. No pun tidak, yes pun tidak. Dia macam Rasulullah punya takrir tu. Yes pun tidak, no pun tidak. Jadi terbuka kepada, ia terbuka adakah mereka setuju ataupun tak setuju. Jadi iaitu tidak mengatakan harus ataupun sunat, tidak juga haram atau makruh. Pandangan ini adalah satu riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Disebutkan rujukan di bawah itu Kasyaf Al-Kina Al-Buhuti. Imam Ahmad juga diriwayatkan mempunyai pandangan kedua dalam hal ini, iaitu harus mengucuk mushaf. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir jilid ke-7 muka surat 41. Dikatakan Imam Ahmad paling tinggi pun dia kata harus. Harus ni boleh lah, tidak salah. Tapi nak kata ada pahala pun tidak. Begitu. Baik. Katanya lagi apa dia? Hal ini kerana ianya adalah perbuatan taqarrub. Apa dia taqarrub? Taqarrub ya Allah. Daripada perkataan qaraba, qarib.
Taqarrub ni perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Yang tidak boleh digunakan hujah kias padanya. Mengapa? Kerana sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengucup Hajarul Aswad, beliau berkata, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Ni riwayat masyhur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah telah buat haji dan dia pergi cium Hajarul Aswad dan dia kata, dia kata apa dia? Ada pelbagai riwayat lafaz, ya. Antara riwayat ini riwayat Bukhari 1610. Umar kata, dan riwayat saya ingat, Ja'a Umar bin Khattab ila Hajaril Aswadi faqabbalahu. Umar telah pergi pada Hajar Aswad dan cium dia. Kemudian qalu, dia pun kata, lau anni ra'aitu, apa istilah dia? Lebih kurang hadis ni lah. Maksudnya dia kata, jika aku tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka, mencium kamu, pasti aku tidak akan cium. Yakni kerana aku tengok Rasulullah cium saja aku cium ni. Bukan kerana kamu ni ada karamah, kamu ni ada fadilat, kamu ada apa, tidak. Semata-mata aku buat ni kerana Rasulullah buat. Kalau Rasulullah tak buat, kamu batu biasa. Dalam hadis tu dia sebut, qabbaltuka ma qabbaltuka. Kalau aku tak tengok Rasulullah cium kamu, aku pasti tak akan cium kamu. Inni araftu innaka hajarun. Umar kata dalam hadis yang saya ingat tu, Umar kata sesungguhnya aku tahu kamu ni hanyalah seketul batu. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Betul. Tapi depan tu ada riwayat lagi, Umar kata, sesungguhnya Umar kata aku tahu sesungguhnya kamu ini hanyalah seketul batu, la yadurru wa la tanfa. Kamu tidak memberi manfaat dan tidak beri mudarat. Tu penegasan Umar. Walaula anni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ya Ustaz Zul? Ustaz Zul, tambah sikit. Malu-malu Ustaz Zul. Saya tak ingat sungguh ni. Saya ingat belakang je. Baik. Wallahu a'lam, kata Ustaz Said Sabit kita ni. Tapi nak katanya Umar menegaskan batu Hajarul Aswad tu seketul. Rasulullah cium, memang Rasulullah cium. Itu tak boleh nafi. Ramai sahabat mutawatir sahabat-sahabat tengok Rasulullah cium. Tapi Umar tegaskan bahawa kamu ni seketul batu saja. La tadurru wa la tanfa. Tidak akan kamu bagi manfaat dan tidak akan bagi mudarat dan tidak akan bagi manfaat. Dan Umar tegaskan walaula anni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Pagi tadi Ustaz Zul ulah dah. Tak payah ulang dah. Jadi jika aku tidak melihat Rasulullah cium, kamu tak cium. Maka sebab itulah daripada hadis inilah beberapa perbuatan Rasulullah yang tidaklah menjadi syariat tapi kemudian dianggap sebagai dapat pahala hubun Nabi lah, macam lelaki pakai jubah apa semua ni. Dia dilihat sebagai satu perbuatan hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, katanya Ustaz Sabit kita, wallahu alam, saya secara peribadi cenderung dengan pandangan yang mengatakan perbuatan mengucup mushaf ini adalah tidak mengapa dan harus. Ini kerana perbuatan mengucup tersebut lebih kepada perasaan ingin memuliakan mushaf. Boleh dianggap sebagai satu adat yang baik dan tidak bercanggah dengan konsep syarak. Perkara yang lebih utama untuk memuliakan Al-Quran adalah dengan sentiasa membaca, mentadabbur dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Itulah cara yang sebenar-benar untuk memuliakan Al-Quran. Apa guna dikucup, dipeluk dan dijunjung. Tetapi perintahnya diabaikan. Petunjuknya diragui serta kehidupan yang dilaluinya tidak terbina dalam acuan Al-Quran. Ada beberapa perhimpunan parti politik di Malaysia kadang-kadang meletakkan Al-Quran di depan tempat dia bersidang itu. Sebagai simboliknya kita menjunjung Al-Quran. Tapi wallahu alam dari sudut mereka punya pelaksanaan apa semua tu, kita rasa banyaklah bercanggah dengan Quran tu. Tapi sebagai simbolik diletaklah Quran seketul situ. Sebab itulah yang pentingnya bukannya Quran secara fizikalnya itu, tapi roh kefahaman Al-Quran itu yang memberi kesan pada jiwa, pada perbuatan kita dan seumpamanya. Jadi sebab tu bila ada orang yang menghalang daripada tadabbur Al-Quran, ada orang kata tak payahlah orang awam ni tadabbur Al-Quran nanti jadi sesat. Itu satu benda yang sudah disangkakan. Ada Dr. Abu Anas Banani share satu kalam ulama salaf
berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, bagaimana orang yang menghalang manusia mentadabbur Al-Quran ni, mafhum dia, saya kena tengok balik kalam tersebut, seolah-olahnya adalah mereka yang kita katakan termasuk golongan syaitan lah, menghalang orang nak faham Quran. Sebab faham dengan alim, dua perkara yang berbeza, kita kena faham sungguh tu. Kita minta dengan Allah, Rabbi zidni ilman, dengan lafaz tambahan ilman nafi'ah dan seumpamanya itu. Kita minta dengan Allah tambah ilmu. Tapi kita tahu kita orang awam yang belajar nak lebih sikit ilmu. Adakah dengan proses belajar kita ini kita boleh mencapai tahap alim? Hampir mustahil. Saya tak pernah jumpa seorang ulama yang melalui proses pengajian tradisional ataupun moden. Bila kita tanya, tuan guru, syekh, profesor, doktor, bagaimana yang awak boleh jadi alim sangat ni? Tak ada. Kuliah maghrib, kuliah subuh begitu ya. Tak ada, tuan-tuan. Mesti dia masuk universiti bertahun-tahun, mengaji sampai PhD, ataupun dia melalui proses pengajian pondok sampai 10-15 tahun, barulah jadi alim sungguh. Jadi kita nak katanya, tapi di sana, kata Imam Al-Banna dalam Usulul Ishrin dia, dalam rukun yang pertama, dalam Arkanul Bai'ah, dia letak Al-Fahmu sebagai rukun yang pertama. Ya. Sebab faham ni, dia dalam satu istilah dia panggil rezeki. Dia panggil, Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Kurniakan aku rezeki kefahaman. Ustaz yang sama, guru yang sama, dalam satu kelas ada 50 orang murid, berguna buku yang sama, guna silibus yang sama, universiti yang sama, tapi kefahaman yang anak murid bawa balik ni beza-beza. Ini kita katakan rezeki. Walaupun ketekunan yang sama. Saya duduk universiti dulu, ada kawan ni orang panggil dewa tidur. Kerjanya tak ada lain, tidur saja. Tapi dalam exam dia paling skor sekali. Tak bengkak kita, tak geram kita. Aku tengok dia ni tidur je. Tapi masih exam, dia bangun sekejap, dia baca-baca lebih kurang, dia masuk exam. Tengok, tak 4 flat, bawah sikit. Kita yang kononnya rajin ni, membaca bukan main, nak dapat 3 pun, bersusah payah. 3 pointer tu kan. Jadi, ni kita kata ni timbul pula, ni wali-wali Allah lah kot. Ni bukan wali, tapi ada orang macam tu. Ada. Dalam konteks pengajian agama pun mungkin ada orang macam tu. Allah Ta'ala bagi sikit kelebihan. Tapi kemudian dia lah nak manage kelebihan tersebut. Kalau dia guna pada jalan yang betul, dia di tokoh yang hebat lah. Macam kalau saya nak sebut, macam Dr. Kamilin, siapa tahu dia punya latar belakang. Ya. Dia bermula dalam pengajian agama Islam lewat. Ataupun tidaklah serius dari tingkat awal, walaupun mak ayah dia paksa, dia hafal Quran apa semua. Cuma di hujung masa dah tingkatan 3, tingkatan 5 tu timbul kesedaran mandiri. Barulah dia betul-betul belajar fokus, tak sampai 2 bulan tu dapat 9A SPM, kemudian masuk UIA dan pergi interview untuk masuk Universiti Islam Madinah. Tu pun bela lagi. Dia bagi tahu saya, masa pergi interview tu, perkataan Arab la adri pun dia tak tahu apa benda. Maksudnya minimum sangat dia punya maklumat pasal bahasa Arab apa semua tu. Tapi tanpa kita nafikan ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, bila dia catch up tu, dia lebih cepat daripada orang yang dah lama ni. Ini wallahualam, saya pun saya rasa saya tak dalam kategori itulah. Sebab kita duk seraga-seraga puai, payah tu nak faham. Jadi, saya memahami bahawa untuk jadi alim, mesti lalui proses tadi. Maksudnya penguasaan ilmu alat, mengaji lama 5 tahun. Imam Syafi'i buat syair khas lah, masa yang panjang, duit yang banyak kena habis. Betul belaka lah tu. Ada 6 syarat untuk ilmu tu. Nah, tapi untuk faham, kadang-kadang kita boleh minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah aku bagi faham benda ni. Walaupun aku belajar sejam, walaupun aku belajar sikit, tapi bagi aku faham yang banyak. Walaupun aku tak alim. Apa bukti dia? Orang faham? Dia faham bila nak cakap pasal agama, paling tidak mesti ada sandaran Quran dan Sunnah. Asas dia. Dia tak mudah nak terima apa yang orang dakwa-dakwa dan seumpamanya. Jadi, paling tidak dia faham. Agama ini berfungsi bila ada sandaran yang jelas daripada Quran Sunnah dan huraian ulama-ulama muktabar dan ulama terkini yang valid lah, yang selamat, yang arus perdana, yang dalam konteks yang ilmu yang dapat diterima dan sahih. Jadi, tidaklah kita terawang-awang apa benda yang orang cerita, Tok Guru sana boleh terbang. 30 hari terbang baru turun balik. Tok Guru sana, Tok Guru saya ni kalau bertapa dalam gua tu, tak makan tak minum. Kita kata tak sembahyang jemaat ke? Sembahyang jemaat apa? Dia dah bertapa. Dia bukan mukallaf. Bukan mukallaf pula. Pening gitu. Macam mana?
Tapi bagi setengah orang benda tu kelebihan. Ni nampak dia punya sistem dia letak agama tak kena. Jadi paling tidak kita ni walaupun ilmu tak banyak, Quran tak hafal, hadis tak hafal, tapi kita faham agama bila fungsi agama ni begini. Siapa nak bercakap benda gaib kena datangkan sandaran, tak boleh main-main. Siapa yang nak bercakap pasal ilmu hadis kena sebutkan sandarannya daripada mana. Gini. Jadi kita akan jadi kritikal, kita akan jadi sangat orang yang kita kata kreatif, bukan creative thinking, critical thinking kan. Tak mudah terima. Dan biasanya orang macam ni tidak disukai lah. Dia, kalau Tunggu Lamun dia kata banyak tanya lah kau ni. Banyak tanya sangat lah. Banyak tanya sangat. Sebab apa? Sebab dia pun tak boleh jawab. Itu saja. Kalau dia boleh jawab, dia okey. Dia seronok pun. Tanya lagi. Tak apa. Tak boleh jawab, kita tunda minggu depan. Saya cari jawapan. Gitu. Baiklah, habis di situ dalam perbuatan mencium Quran. Jadi tak ada isu ya. Dari sudut hukumnya, walaupun ulama bahas, ada pelbagai pandangan. Tapi yang paling pentingnya, amalan tersebut tidak ada larangan secara khusus dan tidak ada suruhan secara khusus. Kalau nak buat, atas dasar kita memuliakan apa semua tu, semogalah dapat pahala tersebut. Kalau tak nak buat pun, tapi kalau buat tu kenapa? Kerana Rasulullah suruh. Tu memang tak ada lah. Memang tak ada. Cuma ada hadis umum Rasulullah suruh buat benda baik, muliakan benda apa semua tu ada lah. Tapi secara khusus Quran tu tak ada. Baik. Itu saja. Jadi tak kena bala. Orang nak cium lah. 50 kali pun tak ada masalah. Asalkan jangan kata Rasulullah suruh ni cium 50 kali. Kalau siapa yang belum ada anak, insya-Allah mujarab dapat anak cepat. Tak boleh. Itu. Siapa yang suka cium Quran, yang belum ada jodoh, insya-Allah murah jodoh. Tak boleh. Itu orang Melayu selalu sebut macam tu, insya-Allah. Sangatlah mujarab dia punya suka. Aku pun pelik lah. Nak betul yang ni lama ni perempuan. Benda yang kita buat sekarang ni, mungkin 50-100 tahun lagi baru dia punya kesan akan berlaku. Maksudnya generasi kita ni mungkin baru tengok sedikit perubahan. Tapi untuk nak perubahan yang lebih kita kata kolektif, mungkin 50-100 tahun lagi. Tapi kalaulah kita ada sahamnya, paling tidak macam Kak Liza sebut dia bincang dengan anak-anak apa semua, mungkin anak dia akan bincang dengan anak dia. Maksudnya continuously lah, sunnah hasanah lah. Maksudnya dia panggil apa? MLM pahala lah. Sampai lama-lama gitu. Baik, kita masuk amalan ke-18 tanpa buang masa, dengan masa yang semakin mencemburui ni. Ustaz, Liza nak tanya soalan boleh? Nak tanya soalan boleh Ustaz? Sila. Ada pendapat mengatakan kita guna air liur kita untuk selak Quran. Tak boleh Ustaz ya? Sebab ada kita najis Ustaz ya? Tak boleh. Betul ke Ustaz? Liur najis ke? Ustaz tu berpandang macam tu lah. Dia tak bagi kita buat macam tu lah. Dia katakan sebab tangan kita licin kan, memang susah nak gerak-gerakkan kan. Lepas tu tapi dia kata tak boleh sebab hukum beliau tu najis, dia kata disilap-silapkan Al-Quran tu dah macam itulah. Okey, faham. Respon saya, kita sangka baik mereka sebenarnya tak nak kita nampak macam kurang menghormati Quran lah, itu sebenarnya. Tapi dia macam over sikit sampai dia tambah, dia kata apa, air liur tu sebagai najis tu. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun air liur tidaklah najis. Saya pernah guru saya ada pun lagi. Dan dia ni memang aliran pondok yang tegak lah sampai sekarang. Walaupun kami baik, menghormati apa semua, tapi lain-lain lah sikit. Tapi saya jumpa dia, saya salam cium tangan je. Sebab memang kita, guru kita. Dia ni ada, saya ingat saya, dia ada macam resdung. Resdung ni ada masalah pernafasan apa semua lah. Minta maaf sebab saya nak jelaskan bagaimana dia orang yang mahir dalam fiqh Syafi'i, cara dia bila solat, bila ada air liur mengganggu, apa yang dia buat. Mungkin kita rasa menggeli sikit, tapi ia bermanfaat. Nanti satu masa kalau kita, na'udzubillah, ada masalah yang sama, mungkin kita boleh buat juga. Jadi masa saya duduk belajar berapa masa tu? Kata 1 ke 12, 13 tahun tu, saya duduk perhati dia, bila duduk solat sebelah dia ke belakang dia ke, ada perbuatan dia, kita sukalah kita tengok guru kita kan. Of course lah kita adore dia, kita perhati apa yang dia buat, cara dia solat apa semua tu. Jadi antara benda, dia baca-baca Quran, dia akan buat satu benda, dia akan letak, saya nak tunjuk pun tak nampak ni. Ke tangan gitu kan, di pinggang ni, dia akan tadah begitu. Tadah begitu di belah pinggang dia. Dan kemudian, dia akan ludah bila dia ada masalah
air liur dia ni, dia akan ludah ke tangan tu, dia pun akan apa nama? Lesek pula ya. Dia akan sapu ke kain dia. So dari sudut bau tu memanglah tak selesa. Tapi dari sudut hukum tak ada masalah lah. Sebab dia boleh selesaikan masalah dia punya. Takkan dia nak tahan kahak tu dalam mulut dia tu sampai sudah lah. Jadi kalau ada orang tua pula, saya perhati ada orang tua, dia surau yang sama masa saya belajar tu, ada orang tua, dia punya nenek ke, dia punya nenek saudara ke, ada satu bekas khas di tempat solat dia tu. Jadi setiap kali dia nak sujud atau berbangkit sujud, kalau dia ada masalah dengan kahak dia akan ludah ke dalam bekas tersebut. Kita tak ada masalah tu, kita rasa geli lah. Dah orang yang ada masalah dia kena cari alternatif tu. Kalau tak, macam mana dia nak solat? Jadi saya nampak okey. Kalau kira najis teruk lah, tak solat kawan tu. Bermaksud air liur ni tidak najis. Air liur ni tidak najis dalam mazhab Syafi'i pun. Jadi yang kata sampai tak boleh nak selak Quran sebab titik air liur ke lidah apa semua tu, kalau zaman COVID, coronavirus ni dia kata kan ada kuman COVID di situ, bolehlah kita terima ya. Tapi sampai dia kata tak boleh, itu dah macam haram najis, tu tak betul lah. Tidak betul. Najis apa nama, sebab air liur ni tidak najis. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, lain kali jangan buat depan dia lah Kak Syida ya. Nak buat bertutup sikit. Supaya tidak mengundang ketidakselesaan orang lain lah. Kitab, bukan satu lagi kitab-kitab yang kita belajar dengan dia pun dia tak bagi kita select idea kita tak situ. Kitab ni kan. Jadi macam nak muliakan Al-Quran, muliakan kitab lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Adab tu, dia rasa macam adab dengan kita. Itulah. Dia rasa macam tak elok agaknya lah. Betul. At the first place kita sangka baik bahawa dia satu bentuk memuliakan. Tapi bila nak mulia tu sampai kita letak satu benda yang tidak adalah hukum sebagai hukum tu, salah lah. Kalau dia sekadar kata janganlah buat begitu, kotor, tak ada masalah. Kok air liur awak tu kotor lah, ada kuman ke apa semua, okey lah kita kata kan. Tapi kalau dia kata tak boleh, sebab apa? Sebab air liur tu najis. Jadi bila najis kena Quran, tu tak kenalah sebab air liur bukan najis. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, boleh ya kita pergi amalan 18. Terima kasih. Okey, Kak Ida. Ustaz Zulkhairi, jika ada tambahan, mohon mencelah. Cik Siti juga boleh bagi bahan-bahan tambahan kalau ada. Takbir antara surah ketika khatam Al-Quran. Pernah dengar ke ni? Biasa kan kita baca dalam susunan tahlil tu. Kita baca apa dia? Qul Allahu ahad, Allahus samad tu. Dan dari La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita sambung surah. Maksudnya ada takbir. Memang nak buat macam tu lah dulu. Memang dia punya susunan tu begitu lah, ada susunan dia. Baik, cumanya kita nak tahulah apa yang dibincangkan oleh Ustaz Sabit ni dulu. Saya tak nak ulah awal lah, kita tengok apa dia bincang dulu. Dalam majlis-majlis khatam Al-Quran, kita dapati masyarakat biasanya akan bertakbir antara surah-surah yang dibaca iaitu dari Ad-Duha hingga An-Nas. Wad-Duha wal-laili idza tajama wadda'aka rabbuka wa ma qala ila akhir. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surah baru. Sampailah An-Nas. Tapi jarang sebenarnya orang buat ni. Tapi ada. Dalam bulan puasa pun ada lah masa nak khatam hujung-hujung tu kan, buat majlis khatam Al-Quran, tadarrus yakni dengan ramai-ramai itu. Cuma yang dibahaskan di sini, adakah perbuatan itu mempunyai sandaran? Sunnah untuk bertakbir antara sunnah Ad-Duha hingga An-Nas, khususnya sebahagian qurra ahli Mekah, iaitu daripada riwayat Al-Bazzi daripada Ibn Katsir. Tengok. Sunnah untuk bertakbir antara surah Ad-Duha hingga An-Nas, khususnya sebahagian qurra yakni ahli qari baca Quran, qurra jamak tu, yakni pembaca Al-Quran yang bertaraf ulama dalam bacaan Al-Quran. Iaitu daripada riwayat Al-Bazzi daripada Ibn Katsir. Jujurnya saya first time dengar nama Al-Bazzi ini. Pembacaan saya yang terhad, inilah kali pertama saya mendengar nama Al-Bazzi, ulama ataupun individu yang bernama Al-Bazzi daripada Ibn Katsir rahimahullah taala. Ibn Katsir ni kita biasa dengarlah.
Baik, tapi ada nota di bawah itu. Nota tu menarik. Dia kata apa dia? Ibnu Katsir di sini bukanlah Ibnu Katsir pengarang kitab tafsir yang diketahui ramai, iaitu Muhammad bin Ismail bin Katsir. Yakni Ibn Katsir yang tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun tafsir Ibn Katsir. Ini Ibn Katsir lain. Hati-hati ya. Tetapi Ibn Katsir di sini ialah salah seorang pakar qiraat yang sehingga dinisbahkan kepadanya salah satu qiraat 7, iaitu qiraat Ibn Katsir. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Katsir Ad-Dari. Meninggal pada tahun 120 Hijrah. Beliau merupakan imam bagi ahli Mekah dalam ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Satu ilmu yang khusus bagi orang yang hafal dan orang yang belajar Quran, yang kalau kita yang kalau kita nak belajar pun, saya ingat bos saya dulu ya, pegawai masa di masjid tu, Ustaz Mursyidi Abdul Hamid, ada pun lagi. Dia ni belajar hafal Quran di Darul Quran, kemudian sambung ke Mesir Syubra, dan master dia pun dalam bidang qiraat di Mesir. Saya pun tanya kenapa ambil bidang qiraat. Sajalah saya gurau dengan dia. Saya kata bidang qiraat ni kuranglah sumbangannya pada umat. Kalau fiqh tu jelas ada sumbangan. Kalau bidang akidah jelas ada sumbangan. Kalau bidang qiraat ada yang menendang pintu pula. Sekejap ya, nak kena sound sekejap. Jadi saya pun berseluruh lah dengan dia, berseluruh ya. Saya kata, Ustaz, buat bidang qiraat ni kuranglah sumbangannya pada umat. Begitu kononnya lah. Dia pun jawab, dia kata, okeylah, bidang qiraat ni khilafnya kurang sikit. Kalau fiqh asyik bergaduh saja. Dia kata, kalau masuk hadis lagi banyak. Jadi qiraat ni tak ada orang nak bincang. Okeylah, anda pun relax. Saya fikir balik betul juga. Tapi salah ya. Kalau kita beranggapan bidang qiraat tak ada sumbangan yang besar dalam keilmuan Islam, salah. Sebabnya hukum-hukum fiqh menjadi berbeza antara satu sama lain kerana perbezaan riwayat dalam qiraat. Contohnya dalam bab sentuh isteri batal wuduk ke tidak tu, sentuh kita punya mahram itu. Aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa. Hanya sedikit saja, mat saja di situ. Aula mastumun nisa, dan ada riwayat yang baca aula mastumun nisa, menyebabkan hukumnya sudah berbeza di situ antara sentuh batal dengan sentuh tak batal. Jadi qiraat sangat memainkan peranan penting untuk para ulama nak istinbat hukum daripada Quran. Ni mujtahid mutlak lah, golongan ulama yang boleh direct pada Quran, bukan kita lah. Tapi nak katanya bidang qiraat sangat memberi pengaruh. Cara baca Quran tu memberi pengaruh dengan cara mereka faham. Bagaimana dalam mazhab Maliki melihat beberapa haiwan yang diharamkan dalam mazhab lain sebagai boleh dimakan. Terkejut kita. Dikatakan mazhab Maliki membenarkan memakan krokodil. Tu sebab ada cara dia tu. Cuma kita belajar je lah. Dan sebahagian ulama yang bahas pun tanya, Syekh, awak makan ke krokodil? Dia kata, tak, aku tak makan. Cuma dalam kitab sebut, boleh lah. Aku tak makan. Macam kita lah, tupai boleh makan ke tidak? Gaduh lah satu Malaysia tu, kaum muda, kaum tua. Akhirnya, sebahagian yang berpegang pada ittiba' sunnah, yang tidak berpegang taklid kepada mazhab secara khusus, berpegang pada boleh. Sebab logiknya, ayam tu, ayam, dua kaki tu makannya apa? Kotor-kotoran, tanah, cacing, pasir. Tapi elok je halal kita makan. Tupai lagi bersih. Dia makan buah, dia makan apa. Kenapa nak jadi haram? Tapi cuba hidang depan kita tupai. Nak makan ke tidak? Oi, geli weh. Arnak pun tak lalu dah. Betul arnak? Tak boleh. Ini kebiasaan. Macam Rasulullah bila dihidangkan dengan dhab lah. Memang orang Arab makan dhab. Cuma Rasulullah dan barangkali keluarga kecil Rasulullah, keluarga Rasulullah tu, barangkali hadis menyebutkan Rasulullah kata, kaum aku tak biasa, kamu nak makan lah. Cuma kami tak biasa. Barangkali bagi klan ataupun bangsa Quraisy, mereka tak biasalah makan dhab. Tapi bila klan Khalid ibn Walid dan orang lain yang agak di luar daripada Quraisy tu, mungkin mereka lebih terbuka dan okey dengan dhab. Tapi Rasulullah tak halang lah.
Rasulullah kata yes, Rasulullah kata no. Nak makan, pandai-pandai adjust lah macam mana. Baik, katanya lagi apa dia? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Jazari dalam matan An-Nashr. Namun adakah hal tersebut adalah sunnah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal ini menjadi perselisihan dalam kalangan ahli ilmu selain qurra. Masya'ul khilaf, yakni punca khilaf itu adalah dalam hal ini adalah kerana hadis yang berkaitan hal takbir ini diriwayatkan oleh Al-Bazzi secara marfu'. Al-Hakim dalam Mustadrak ala As-Sahihain menukilkan hadis takbir iaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Qasim bin Abil Bazzah berkata sami'tu Ikrimah bin Sulaiman yaqulu qara'tu ala Ismail ibn Abdullah ibn Qustantin falamma balagtu wadduha qala li kabbir inda khatimati kulli suratin hatta takhatim wa akhbaruhu Abdullah ibn Kathir annahu qara'a ala Mujahid fa amarahu bidzalik وأخبره مجاهد أن ابن العباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. Baik, masing-masing menisbahkan amalan itu kepada dia punya perawi masing-masing lah. Katanya aku mendengar Ikrimah bin Sulaiman berkata, aku membaca kepada Ismail bin Abdullah bin Qustantin. Apabila aku sampai kepada surah Ad-Duha, beliau berkata kepadaku, bertakbirlah pada setiap akhir surah sehingga kamu mengkhatamkan bacaan. Dia berkata Abdullah bin Kathir memberitahu kepadanya bahawa dia membaca kepada Mujahid. Mujahid ni siapa? Dalam kitab tafsir nama Mujahid sangat masyhur. Dan Mujahid memberitahu kepadanya bahawa Ibni Abbas, Mujahid anak murid Ibni Abbas, tabi'in anak murid Ibni Abbas, memberitahu bahawa Ibni Abbas menyuruhnya melakukan sedemikian. Ibnu Abbas berkata Ubay bin Ka'ab yang menyuruhnya melakukan sedemikian. Ubay bin Ka'ab memberitahunya Nabi SAW yang menyuruhnya melakukan demikian. Hadis ini dinilai lemah oleh muhaddisin kerana lemahnya Ahmad bin Muhammad bin Abil Bazzah, atau lebih dikelani sebagai Al-Bazzi. Kata Abu Hatim, ini antara pakar hadis, Abu Hatim dan Ibni Abu Hatim. Abu Hatim ayah dia, Ibni Abi Hatim anak dia. Dua-dua ni pakar hadis yang sangat hebat. Kalau dengar Dr. Kamil cerita kehebatan dua ni, kita pun jadi wow gitu. Dhaif katanya tentangnya, yakni Ahmad bin Muhammad bin Abil Bazzah ataupun Al-Bazzi tadi yang kata saya pun tak pernah dengar tu. Dikatakan dhaif di dalam hadis, aku tidak meriwayatkan hadis daripadanya. Kata Abu Hatim, kalau riwayat datang daripada dia, aku tak ambil. Bahkan, jadi ini jarrah wa ta'dil lah, dia kritik peribadi perawi itu. Jadi ini salah satu kesenian ilmu hadis untuk menentukan satu riwayat tu mencukupi syarat untuk sahih ataupun diterima, mesti perawinya lepas syarat dulu. Ini kita kata ketelitian, kehebatan, kehalusan, kesaintifikan, kesistematikan ilmu hadis. Tiba-tiba ada orang kata ilmu hadis dibina atas zan, sangkaan. La haula wala quwwata illa billah. Ilmu hadis yang terbina daripada zaman Rasulullah sampai hari ini dibela, dikembangkan, dibahaskan, dikritik. Dan saya boleh kata, saya berbincang dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Saya anggap dia guru saya semenjak saya 3 tahun ni. Hampir setiap hari kalau saya pergi berjabat, saya akan habiskan masa sejam dengan dia sambil minum lah. Tapi minum yang macam dewan kuliah. Saya akan tanya macam-macam, kita bahas macam-macam. Jadi Dr. Wan kata, dalam banyak-banyak, kita kata invasion daripada orang asing luar agama Islam, daripada ahli falasifahnya, daripada sufiahnya, daripada batiniyahnya, daripada apanya, ia datang menyerang dalam Islam daripada pelbagai aspek luar dan dalam, yang benar-benar menyebabkan Islam selamat kerana ahli hadis sangat teguh dengan hadis-hadis sahih. Itu saja. Kalau tidak ada ahli hadis yang keras untuk berpegang dengan hadis sahih,
Sebab Quran pun orang boleh kacau, maka ulama hadis bangkit bela hadis sahih dan bela Quran, makanya agama Islam masih ada keasliannya. Kalau tidak, agama ini akan jadi juga sama dengan Yahudi dan Kristian. Sebab tu jangan main-main disebut Abu Uthman yakni Abu Uthman As-Sabuni, seorang ulama salaf juga 300 Hijrah awal, mazhab Syafi'i. Dia kata para malaikat penjaga wahyu Allah di langit, para muhaddis penjaga wahyu Allah di atas muka bumi. Ya, kita kadang-kadang tak selesa sebab mereka keras. Ya, betul. Mereka juga kadang-kadang agak literal, agak keras. Tu tak nafilah, sebahagiannya ada yang berpandangan begitu. Ulama-ulama hebat Ibn Hazmin Al-Andalusi pun zahiri yani. Dan ia tidak jadi masa keras kaku. Tapi akhirnya kerana sikap itulah agama ini terjaga. Rasa sensitif, rasa tak senang hati jika ada orang duk cakap, duk sebar hadis. Macam Kak Syidah share dengan saya cerita, tu. Kalau kita guna akal sikit je, ni apa benda ni? Tu. Apa ni? Semata-mata nak bagi motivasi ataupun menakut-nakutkan anak murid supaya taat pada dia, duk pakai nama Rasulullah. Menunggang nama Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ini benda yang sangat kritikal dan sudah menjadi budaya yang agak melata satu masa, ya. Tapi nasib baiklah di Malaysia ni ada orang-orang yang seperti Profesor Dr. Abdul Fattah Harun almarhum yang menjaga yang berada di JAKIM dan mengeluarkan dokumen-dokumen rasmi untuk membanteras, mengeluarkan buku-buku tentang ciri ajaran salah apa semua. Dan akhirnya dia tak popular lah. Dia mati pun tak ada orang raikan dia. UKM yang dia khidmat 40 tahun tidak meraikan, tidak mengingatkan kematian dia. Karya-karya dia tidak diterbitkan balik apa semua itu begini. Ada beberapa orang saja anak murid dan peminat yang akhirnya mengangkat karya dia balik. Bahkan dia khidmat di JAKIM 40 tahun daripada tahun 1976. JAKIM tak buat apa-apa. Saya boleh kata JAKIM tak, buku dia yang ada tak diterbitkan balik. Sedangkan itulah menjadi benteng selama ini untuk menyekat ajaran-ajaran macam Yahpin apa semua tu. Kalau tidak, Malaysia ni jadi apa? Tak tahu dah. Walaupun kita semayang di surau masjid yang sama, tapi rupanya kepala otak mereka, Nabi Muhammad ni dengan Allah adalah satu benda yang sama. Semayang macam kita semayang isyak, semayang maghrib, tapi bila tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni dia sebenarnya dia dengan Allah tu sebenarnya apa nama? Lebih kurangnya. Bila sebut Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad dah. Macam mana lagu tu? Tapi nasib baiklah ada orang-orang macam Profesor Dr. Abdul Fattah Harun dan beberapa orang lagi lah. Tapi biasanya mereka ini tidak masyhur, mereka ini tidak diraikan karya-karya mereka. Tapi nasib baiklah mereka ni jadi jelas. Mereka punya hala tuju hidup. Orang kata apa pun, mereka tetap mengarang, mereka tetap menyebarkan tulisan mereka, mereka tetaplah pergi walaupun orang suka ke, orang tak suka ke, sampai dia mati. Benda yang dia sangat concern adalah dia call saya, dia call beberapa orang sahabat, buku dia dah terbit ke belum? Sebab bagi dia buku kena tinggal supaya kalau dia mati orang boleh rujuk balik dan kembangkan. Dialah yang kritik macam saya sebut ESQ. Waktu semua orang duduk puja ESQ ketika itu, dia kritik. Dia kata something wrong dengan ESQ. Ketika orang duk kalut dengan yoga ni senaman saja. Dia tulis yoga ni bukannya sekadar senaman, ada unsur ibadah Hindu dalam itu. Dia buat buku khas. Ya, betul. Ya. Jadi saya adalah cita-cita nak tulis dan saya ada peluang untuk tulis biografi ringkas dia dalam satu projek akademik. Dan saya duduk berhubung dengan beberapa orang anak murid dia nak tulis biografi khas untuk dia, ya. Dan dia ada satu buku PDF 1000 lebih muka surat yang JAKIM tak nak terbit sampai sekarang. Saya geram betul. Sebab apa? Sebab ada orang-orang dalam JAKIM tu soalnya gembira bila mana dia mati tu, tak ada dah orang yang nak halang idea-idea dan fikrah-fikrah mereka yang bercampur aduk itu. Tu bendanya. Jadi saya emosi sikit di situ, ya. sebab
kita rasa sayanglah ulama-ulama begini tidak diraikan apa semua. Sedangkan mereka lah benteng akidah yang sahih, akidah yang bersih, akidah yang tidak bercampur aduk dengan anasi-anasi luar dan seumpamanya, tapi tidak diberi perhatian, tidak diraikan. Negeri dia sendiri Kelantan pun tak raikan. Anugerah apatah lagi lah, Datuk Tan Sri itu confirm tak lagi dah. Yang paling saya sedih, UKM tempat dia khidmat 40 tahun. Tidak apa nama ni. Kejap ya, saya nak ni kejap. Baik, kata Abu Hatim tentangnya, dhaif di dalam hadis. Aku tidak meriwayatkan hadis daripadanya, bahkan katanya hadis ini adalah mungkar. Mungkar di sini bukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkar di sini ada satu hadis yang ditolaklah, tidak dimakbul dan seumpama. Dia terlalu dhaif. Dhaif jiddan yani. Mungkarul hadis. Kata Al-Uqaili tentang Al-Bazzi mungkarul hadis, menyambung hadis yang terputus. Hadis yang putus dia pandai-pandai pergi sambung. Dia macam buat tadlis, antara istilah digunakan tadlis, iaitu dia pandai-pandai buat benda yang tidak ada sebenarnya. Al-Bazzi merupakan jaguh dalam ilmu qiraat, salah seorang periwayat terulung bagi qiraat Ibnu Katsir. Kejaguhannya dalam ilmu qiraat merupakan kesempatan para ulama. Sekiranya seorang ahli qiraat itu meriwayatkan hadis yang berkaitan Al-Quran, adakah hadis itu boleh diamalkan memandangkan mereka berkemahiran dalam periwayatan qiraat? Atau tidak boleh kerana kepakarannya tidak diiktiraf dalam ilmu hadis. Maka tidak kira hadis ia di dalam bidang apa sekalipun, ia tetap tidak diterima selagi mana para ulama hadis tidak mengiktirafnya. Hadis mesti diserahkan pada ulama-ulama hadis. Itu satu rule yang sudah termaktub bahawa akhirnya autoriti yang paling tinggi dalam ilmu hadis adalah para ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis. Dan kalau ikut Dr. Omar Muhammad Nur hafizahullah taala, guru yang saya muliakan dan saya cintai, dia kata dalam konteks dalam ilmu hadis, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin pakar seorang itu. Dalam ilmu teknologi, ilmu keduniaan, semakin moden kita, semakin pakar lah, semakin besar. Tapi dalam ilmu hadis, semakin dekat dengan zaman Rasulullah, semakin pakar. Kerana ilmu agama ni semakin jauh daripada zaman Rasulullah, sebenarnya dia makin hilang. Begitulah sifat dia. Ya. Baik, akhir sekali, pandangan berbeza antara fuqaha dan qurra. Fuqaha, ahli fiqh, ulama-ulama fiqh, dan qurra, ulama-ulama qiraat, yakni Quran. Oleh kerana itulah berlakunya perbahasan dalam kalangan ahli ilmi selain qurra bahawa adakah takbir di antara surah tersebut adalah sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Ibnu Muflih menukilkan dua riwayat daripada Al-Imam Ahmad tentang hal tersebut. Satu riwayat menyatakan bahawa takbir ketika khatam adalah mustahab, dan riwayat kedua tidak mustahab, disukai dan tidak disukai sahaja. Tidak sunat dan tidak sunat, ataupun makruh dan tidak makruh, tapi disukai dan tidak disukai. Abu Syamah Al-Maqdisi, dan bila sebut Al-Maqdisi ini biasanya mazhab Hanbali, Al-Hambali. Di dalam syarah Asy-Syatibiyah daripada Al-Imam Syafi'i, beliau mendengar seorang lelaki melafazkan takbir sedemikian dalam salat. Maka Asy-Syafi'i berkata, ahsanta wa asabta sunnah. Engkau telah melakukan perkara yang baik dan menepati sunnah. Diriwayatkan begitu. Hal ini memberi isyarat bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menilai sahih hadis tersebut. Ini disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir. Untuk mengenal pembaca umum, Imam Syafi'i membaca Al-Quran dengan qiraat Ibnu Katsir. Maksudnya, Al-Imam Ibnu Katsir, pentafsir Al-Quran itu, membaca Al-Quran dengan riwayat Ibnu Katsir, ulama qiraat tadi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya perihal mereka yang berhimpun ketika khatam Al-Quran, iaitu mereka membaca dengan qiraat Asim dan Abu Amr, apabila mereka sampai kepada surah Ad-Duha, mereka tidak bertahlil dan bertakbir sehingga khatam?
adakah hal ini afdal atau tidak? Jawab beliau, alhamdulillah, na'am, idza qara'u bighairi harfi ibn Katsir kana tarkuhum lidzalika huwa al-afdal. Bal al-mashru' al-mansub al-masnun fa inna ha'ula'i al-a'immati min al-qura'i lam yakunu yukabbiruna la fi awail as-suri wala fi awakhiriha. فإن جاز لقائل أن يقول إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لغيره أن يقول إن هؤلاء أن نقلوا تركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير qad adha'u fiha ma amarahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya alhamdulillah, ya, sekiranya mereka membaca dengan selain huruf yakni qiraat Ibn Katsir, maka meninggalkan takbir adalah afdal. Bahkan yang masyru', yakni yang lebih mendekati syarak dan disunatkan adalah para imam qurra, mereka tidak bertakbir, tidak pada awal surah maupun akhirnya. Jika boleh untuk seorang berkata bahawa Ibnu Katsir menukilkan takbir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh juga orang lain berkata, para imam yang lain menukilkan bahawa Nabi SAW meninggalkan takbir adalah sesuatu yang tidak boleh diterima jika qiraat jumhur yang dinukilkan oleh mereka yang lebih ramai daripada qiraat Ibnu Katsir bahawa mereka mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Kalaulah orang yang mengamalkan membaca surah Ad-Duha hingga An-Nas bertakbir dengan menisbahkan kepada Ibn Katsir yang dikatakan menukilkan perbuatan itu kepada Rasulullah SAW, maka majoriti yang tak buat juga boleh kata yang demikian. Soalannya dua-dua tu boleh diterima lah, kita tengok kesimpulannya. Pandangan ulama qiraat contemporary, tapi ala kulli hal nak katanya perkara itu ada asas, bukannya direka-reka. Itu kita kena maklum. Maksudnya lepas ni kita tengok orang buat tu, janganlah kita kata, oh ni tak ada asas ni, pada-pada. No. Ada asas. Ada asas. Daripada riwayat Ibn Katsir, iaitu Ibn Katsir yang kata ulama qiraat tadi tu. Cumanya hadis itu ada perselisihan. Dan para ahli fiqh ada pertikaian, ada yang kata makruh, ada yang kata harus, dan seumpamanya. Dan itu yang kita kata, tapi ada asas. Ada asasnya. Pendapat yang dipilih oleh seorang Syekh Al-Muqri di Al-Madinah. Syekh Muqri ni guru dalam bidang qiraat ni lah. Di Madinatul Munawwarah, Syekh Ibrahim Al-Akhdar ialah tidak disunatkan bertakbir. Ni dia kata. Beliau menulis satu karya khusus membicarakan permasalahan ini yang berjudul Takbir Al-Khatam Bainal Qurra wal Muhaddithin. Menurut kajian dan dapatan beliau, riwayat yang datang dalam perkara ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Ini para ulama yang kadang-kadang tu satu isu yang pada kita kecil lah. Tapi mereka boleh karang satu kitab khas untuk bahas. Dari satu perspektif, inilah kehebatan ulama tersebut. Bagaimana mereka halus, rinci nak menyumbang. Dari satu perspektif lagi, Syekh, takkan tak ada benda lain nak bincang, Syekh. Jadi, tapi bagi orang dalam bidang ilmu, dah itu bidang dia. Jadi, dia membincangkan sehalus, serumit mungkin, itu lagi bagus. Macam orang sains lah, orang fizik, orang biologi, siapa yang faham mereka bincang apa? Nah, mereka duk bincang partikel tu, partikel ni, benda korang ni. Tapi bagi mereka, inilah saya punya sumbangan, saya punya kehebatan. Jadi dalam bidang hadis, dalam bidang qiraat pun, mereka ada hak itu. Mereka bincang sampai lumak, orang lain tak faham. Lantak lah. Tapi yang penting, aku menyumbang dalam bidang aku. Begitu. Kemudian katanya lagi apa dia, menurut kajian dapatan beliau, riwayat yang datang dalam perkara ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Ini menurut dia lah. Bahkan kata beliau, para qurra yang terkemuka seperti Ibn Mujahid dalam kitabnya As-Sab'ah ataupun Al-Huzali dalam Al-Kamil, tidak ada pun menukilkan perihal takbir dalam karya masing-masing. Hal ini memberi isyarat, ianya yakni takbir ketika khatam tidak sabit di sisi mereka. Jika hal tersebut sabit, pasti akan dinukilkan oleh orang lain kerana hal tersebut adalah satu yang tidak mungkin diketahui oleh sebilangan orang sahaja, memandangkan ianya berkaitan dengan kaedah pembacaan Al-Quran. Walau bagaimanapun, wallahu a'lam, kerana hal ini kekal dalam ruang lingkup khilaf yang perlu ada toleransi dan bertolak ansur dalam masyarakat,
dan dia terhenti di situ macam tergantung, saya sambung lagi, maka kita kena raikan, yakni kalau kita tak nak buat, kena berpegang pada hujah yang pembahas ini cenderung nukilan-nukilan dia. Sebab kalau kita baca orang yang sokong, pasti dia akan datangkan rujukan-rujukan yang menyokong. Tapi asasnya nak kata perkara itu ada dia punya sandaran. Ada dia punya sandaran. Ada dia punya asas, walaupun statusnya kemudian dibincangkan ataupun dikritik oleh ulama-ulama hadis dan seumpamanya. Wallahu alam, kita berhenti di situ, kita Q&A, kalau tiada kita rehat awal. Ini saya nak balik kampung pula. Baru nak bertolak kat Syida. Oh, nak balik kampung kena berhenti awal lah ni. Itulah. Baru nak bertolak. Sepatutnya hari Jumaat itu lagi. Ada Boleh soalan lagi. lagi siapa nak tanya tak? Baju pun tak simpan lagi ni. Letak pasti hitam Tapi kan. mana kan? Boleh, Gosek. Saya di Kelantannya Wakaf Baru, Pasir Pekan. Kau tak baru. Pasir Pekan. Oh cepat ke? Tak ada yang tak bantu cepat ah. Tapi balik Pahal dulu ni, balik Cameron Highland tu ni. Mertua di Cameron Highland. Rumah Watina dulu lah. Mana-mana? Rumah Watina dulu lah. Ya, betul. Orang Tina didahulukan. Orang jantan dikemudiankan. Tadi kan tepuk Pahal dulu baru nak pergi ke Kelantan lah. Betul. Jadi sini ke kamera tu dalam 3 jam lah, 3 jam setengah. Yalah. Betul-betul ni sesuai lah. Tak panas. Selamat jalan perjalanan lah. Terima kasih. Cik Siti kata tak faham tu dialek Kelantan tu. Ni bahasa Faham. bahasa khas. Pakai bodoh. Kita pakai bodoh ada. Nasi daging. Gitu deh. Gurau Ustaz. Ya, beres. Okey, Kak Syida, Kak Liza. Tak ada, nampaknya macam tak ada soalan apa dah ni. Saya tengok dalam grup, dalam apa? Kita punya dialek apa? Tak ada apa, cuma Lina cakap ni jalan tadi tu yang Ustaz komen tu. Kalau dah tak ada soalan, tak apalah, kita habis awal pun tak apa sebab Ustaz pun nak siap-siap nak balik kampung kan. Sekejap. Ni ada ni Siti tanya ni, Cik Siti tanya Nak ni. cek ni. Tu ada Cik Siti tanya. Faqala ini alam annaka hajarah, itulah la tadur wa la tanfa wa la anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari Kitabul Hajj, bab ma zikra fil hajar al-aswad. Sebab ramai orang mencari space kosong isi, betul. Sultan yang baik. Kalau respon saya di sini adalah betul, ada bila somebody tu nak cari agama lah ya. Saya jumpa 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama, kalau dia terjumpa dengan pengajian yang dia nak tekuni itu bersifat fokus pada Quran dan Sunnah, insya-Allah dia tak akan terjebak dengan benda-benda yang kita katakan sebagai sufi tarikat yang melampau apa semua itu gini tu. Tapi kalau dia teringat Ustaz cerita ayah Ustaz tu. Ya, betul. Alhamdulillah bertemu bentuk jalan yang betul. Ya, betul. Sebab saya perhati sungguh, kalau orang tu dia nak agama, tiba-tiba dia pergi kepada yang jenis zikir dulu, duk cerita pasal kelebihan-kelebihan batu permata apa semua dulu ni, dia akan jadi gitulah. Dia akan suka kepada benda-benda yang begitu. Jadi bahasa dia pun ataupun konteks dia pun tak menyuruh kepada belajar ilmu, tapi lebih kepada beramal dan nak melihat kesaktian, kelebihan, fadilat, berlakunya perkara-perkara ajaib. Dia ke arah tu. Dan tanpa kita nafikan, dan tak boleh nafikan, di alam Melayu memang pattern itulah yang mendominasi sampai hari ini pun sebenarnya, walaupun dah semakin kurang. Baik, yang keduanya, Cik Siti kata tak faham, saya pun, maksudnya bahasa tadi saya cakap. Okeylah. Baik, tentang membuka majlis dengan suratul Fatihah. Ni pun ramai dah untuk guru kita ulah ni. Kalau nak kata ada tak sunnahnya, memang tak ada lah. Rasulullah tak pernah lah memulakan sebarang majlis dengan suratul Fatihah. Rasulullah memulakan dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tetapi jadi kebiasaan kita memulakan majlis dengan suratul Fatihah itu dengan
dengan harapannya adalah berkat surah Fatihah itu. Pun nak kata salah, tak salah di situ ya. Sebab memanglah membaca suratul Fatihah dengan mengharapkan ada berkah daripada suratul Fatihah itu satu benda yang ma'ruf. Tapi kalau nak kata ini sunnah Nabi dan Nabi suruh sentiasa buat, itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi saya pun secara peribadi ada ketika bila kalau kata majlis tu majlis yang dengan untuk mengambil berkat untuk memulakan majlis kita ni, kita baca suratul Fatihah, saya baca je lah. Sebab kita tahu membaca Quran itu hukum asalnya adalah sunat dan untuk dapat berkat apa semua tu. Dan kita boleh bertawassul dengan bacaan suratul Fatihah kita pun, tak ada masalah. Tapi jika dibuat dengan i'tiqad bahawa ia adalah sunnah Rasulullah yang ada pahala khusus, itu bagi saya tidak tepatlah. Tidak tepat. Wallahu alam, itu saja. Itu saja. Tapi saya ingat kalau Ustaz Zulkhairi dia kata tak perlu buat lah. Kita buat yang Rasulullah buat je lah. Ustaz. Betul. Sekarang setuju dengan Ustaz. Ustaz tak galakkan sangatlah kita buat benda tu sebab Rasulullah tak buat. Kita buat yang Rasulullah buat lah kan. Macam kita yang dah belajar tak apa, kita faham. Macam itulah orang yang belum tak belajar macam ni dia tak faham sangatlah lagi kan. Lagipun perbuatan itu tidaklah Yalah. macam-macam baca Yasin malam Jumaat lah. Dia bukan isu baca Yasin itu. Dia isunya i'tiqad bahawa mesti baca Yasin malam Jumaat kerana ada fadilat khusus. Itu yang tak boleh. Baca Yasin itu tak ada masalah. Betul. Dan bila kita nak bagi alternatif, suratul Kahfi lah. Sebab suratul Kahfi ada riwayat yang lebih sahih, riwayat Muslim untuk baca surah Jumaat dengan fadilat yang khusus bahkan. Maka kita promosi yang tu pula. Cumanya lagi disebabkan terlalu biasa dengan surah Yasin, nak tukar kepada suratul Kahfi yang agak panjang dan agak payah dibaca itu, maka tak berapalah ramai suka. Itu saja. Wallahu alam. Boleh kita berhenti di situ? Kejap Ustaz ni. Ustaz Zul kata Ustaz ada tanya soalan dekat FB. Kejap. Nak buka FB. Ustaz Zul tu mengada je tu. Ada kejap nak buka. Dapat Liza. Ustaz tanya, bila akhi Ustaz membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, boleh ke saya nak tahu di mana dapatan warzuqni fahman? Memang tak ada secara khusus dalam nas ya. Memang tak ada. Debat ayat Qurannya Rabbi zidni ilman saja. Tapi masyhur bacaan yang kita dengar, bacaannya memang ada lafaz tambahan warzuqni fahma itu. Dan dari sudut doa kita pegang bahawa doa tu luahlah. Cumanya Ustaz Zul dia lebih pada nak Quran sebut gitu kekalkan begitulah, tidak ada tambahan. Dan itu juga pegangan Maulana Asri dan beberapa orang guru kami pun memang disebutkan bila bacaan doa Quran contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun kita baca seorang-seorang, kalau kiranya Rabbi lah. Kenapa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Sedangkan kita baca seorang. Tapi sebab ayat Quran macam tu, jangan pandai-pandai tukar. Ini pegangan biasanya orang ahli hadis. Memang dia tegas. Dan wazurriyatina. Dan zuriat kami. Zuriat kami apanya? Zuriat awak seorang je, awak baca seorang. Jadi wazurriyati. Dari sudut kaedah bahasa, kalau kita baca seorang kan. Tapi tak, Maulana sebut. Kebetulan saya pun baru dengar balik dia ulah benda ni. Memang itulah tegasnya. So Ustaz Zul kata, memanglah kalau ikut kaedah asal, bacaan yang terbaik kekalkan sebagaimana Quran suruh tadi. Cuma saya sebutkan tadi, masyhur ada di sana bacaan bila orang baca tadi Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma tu, lafaz ziyadah tu memang masyhur ada walaupun tidak ada dalam nas yang asal itu. Jadi nak baca ke tidak? Bergantunglah pada masing-masing. Kalau kita faham, kita nak benda tu, ya Allah rezekikan aku kefahaman dari kita anggap doa itu adalah doa yang di luar konteks kita baca doa Quran, should be no problem lah. Tapi kalau kita niat nak baca doa tu sebagai doa sebagaimana Quran, maka kita wajib kekalkan sebagaimana asal Quran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Selebihnya tanya Ustaz Azul sendiri, dia lebih tahu. Mal Ustaz dah mas'ulun dengarkan, anha bi'alam Ustaz dengar minasai. LB tu. Berarti dia gelak-gelak tu kat saya tu depan ni. Okeylah ya. Kak Syida dengan Kak Liza. Baik, Dan nak. puan-puan yang lain, Sekarang akak-akak yang lain, saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Fi amanillah Assalamualaikum. Ustaz. Selamat dalam Bye-bye. perjalanan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kita pun nak dah apa ni 4:10 dah ni. Jadi kita pun end sesi kita dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Liza. Terima kasih Kak Aya. So kita siap-siap Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Tadi memang ngantuk, Ustaz ada gelak besar-besar gelak dia. So kita bilang ngantuk. Okey Liza, kata Kak Syida endkan saya. Nanti sebab semua ya, kita endkan sesi untuk sesi esok pagi bersama Ustaz Yusof. InsyaAllah Kak Liza akan jadi moderator juga. So insyaAllah kami akan bersama selang alhamdulillah. Allah menjaga Ustaz saya, depan rezeki daripada Allah juga. Terima kasih. Terima kasih Cik Siti. Semua minta bantuan Allah akan memudahkan urusan kita bila memang kita perlukan seorang yang untuk mudahkan urusan kita kan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan rezeki kita kan. So insyaAllah kita jumpa lagi besok pagi ya Liza. InsyaAllah. So terima kasih sahabat-sahabat semua. So saya end sesi pagi petang ni. Sasa petang pagi ya. Tu sasa dah Kak Syida. Okey. Endkan sesi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.